Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya. Ini Sarawak Memilih dan menjelang beberapa hari lagi pastinya untuk kita melihat kepada perkembangan dan juga rentetan apa yang akan berlaku di Sarawak khususnya pada 6 hari bulan adalah hari penamaan calon. Selepas itu tempoh berkempen selama 12 hari manakala kita akan dapat menyaksikan pengundian Sarawak Memilih pada 18 Disember 2021. Apa kabarnya rakan-rakan wartawan kita yang berada di Sarawak sejak beberapa minggu yang lalu, mungkin dah hampir sebulan pun, banyak cerita dan juga perkongsian yang kami bawakan kepada anda. Satu isu utama yang perlu kita angkat dan juga kita ketengahkan apabila berlaku pilihan raya negeri dan sebagainya, isu kesihatan terutamanya yang melibatkan COVID-19 harus dilihat sebagai satu keutamaan. Dan perkara ini yang saya akan bawakan dalam Sarawak Memilih hari ini untuk perbincangan kita, dan diskusi ini membawa kepada bagaimana garis panduan dan mungkin SOP-SOP yang akan diumumkan nanti untuk mengelak daripada kejadian yang tidak diingini berlaku, peningkatan kes dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku hari ini, Sarawak menjadi negeri pertama dos penggalak paling tinggi di negara ini apabila 30.4% populasi dewasanya telah pun menerima dos berkenaan setakat Sabtu lepas. Dan apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, ia meliputi 602,180 penduduk dewasa di negeri itu. Dan bagi liputan vaksin di Sarawak, Dr. Azmi berkata sehingga 27 November lalu, sebanyak 75% penduduk negeri itu telah mendapat dos lengkap vaksin. Wilayah Sarawak merupakan negeri pertama yang melaksanakan pemberian suntikan dos penggalak dan dos tambahan pada 13 Oktober. Sehingga 27 November, seramai 620,180 atau 30.4% penduduk dewasa telah menerima vaksin. Jumlah penduduk sasaran bagi dos penggalak dan dos tambahan ini adalah 2,42,700 individu. Sarawak merupakan negeri yang mempunyai kadar dos penggalak yang paling tinggi dalam negara ini. Tahniah Sarawak. Dalam pada itu kita juga perlu melihat kepada kapasiti dan juga perkara-perkara lain terutamanya dari sudut perubatan dan sebagainya untuk kita memastikan bahawa kelangsungan dan juga perjuangan menentang COVID-19 ini walau di mana negeri sekalipun, terutamanya di Sarawak, untuk kita pastikan ia berjalan dengan baik dan segala apa yang telah pun dilengkapkan, kelengkapan berkaitan dengan perubatan itu dapat diselaraskan dengan baik. Dan kalau kita nak melihat kepada data bilangan anggota perubatan pada 2019 yang mana di Sarawak menurun 0.1% kepada 14,548 anggota berbanding 2018. Dengan catatan ketika itu adalah 14,565 anggota. Dan Sarawak mempunyai 23 buah hospital kerajaan, 239 buah klinik kesihatan termasuk klinik kesihatan ibu dan anak, 5 buah klinik desa dan 29 buah klinik komuniti pada tahun 2019. Dan saya bawakan kepada anda analisis dan juga perkongsian data oleh Fauzi Zain. Silakan Fauzi. Okay, baik, terima kasih Ehsan. Sebelum kita nak bercakap dan juga saya bawakan kepada anda analisis ataupun perkongsian data-data yang kami kumpul melihat kepada keadaan semasa statistik ini berkaitan dengan kapasiti sektor kesihatan khususnya di Sarawak, melihat kepada anggota perubatan dan juga fasiliti kesihatan di Sarawak. Untuk waktu ini saya nak bawakan kepada anda berkaitan dengan data sosioekonomi Sarawak tahun 2020 yang mana kalau diikutkan anggaran penduduk semasa berasaskan data banci penduduk dan juga perumahan Malaysia 2010, dan kalau difahamkan juga data ini disemak semula setelah dapatan banci penduduk dan juga perumahan Malaysia 2020 diperoleh. Baik, berikut adalah pecahan apa yang saya maksudkan, iaitu kita melihat kepada penduduk secara kasar ataupun secara keseluruhannya jumlahnya adalah 2.81 juta penduduk di Bumi Kenyalang. Kemudian kita melihat kepada warga negara iaitu 2.65 juta, yang bukan warga negara adalah 156.6 ribu. Kalau diikutkan pecahan bagi jantina, sudah tentu angka yang paling tinggi melihat kepada iaitu lelaki jumlahnya adalah
juta lelaki berbanding perempuan 1.35 juta daripada angka keseluruhan 2.81 juta. Kemudian kalau ikutkan pecahan mengikut kaum, Bumi Putera yang terdiri pada Melayu dan juga etnik-etnik kaum yang lain adalah paling tinggi iaitu 75.8%, diikuti China 23.6%, lain-lain adalah 0.6%. Berikutnya data yang ingin saya kongsikan kepada anda melihat kepada apa yang saya sebut sebentar tadi, melihat kepada fasiliti, kemudahan fasiliti kesihatan, iaitu yang pertamanya kita melihat kepada hospital, iaitu yang terdiri daripada 42 buah hospital yang terdiri daripada hospital kerajaan dan juga swasta. Kemudian kita melihat kepada klinik di Bumi Kenyalang secara total ataupun keseluruhannya adalah 273 buah. Ini termasuk klinik kesihatan ibu dan anak, klinik desa dan juga klinik komuniti. Data-data yang ingin saya memberi fokus pada waktu ini, kita melihat kepada bilangan klinik kesihatan di Sarawak. Kalau diikutkan daripada tahun 2017, kalau anda boleh saksikan pada waktu ini yang ingin saya tunjukkan pada anda, 233 bilangan klinik kesihatan di Sarawak. Tetapi kalau diikutkan pertambahan berlaku pada tahun yang berikutnya, 1 bilangan klinik kesihatan ditambah dan kemudian ada pertambahan lagi lebih kurang 5 menjadikan bilangan klinik kesihatan di Sarawak adalah 239. Kemudian kita lihat keadaan sebaliknya berlaku kalau kita nak bandingkan bilangan klinik desa. Kalau tahun 2017, angka yang dinyatakan ataupun direkodkan bagi klinik desa di Sarawak adalah 7 buah klinik desa. Tetapi bagi tahun-tahun berikutnya, ia menurun kepada 5 buah sahaja, iaitu angka terkini yang kami peroleh ataupun yang direkodkan bagi klinik desa di Sarawak adalah 5, iaitu penurunan sebanyak 2 buah klinik desa. Kemudian saya nak tunjukkan kepada anda lagi, iaitu perbandingan melihat kepada bilangan klinik komuniti. Kalau tahun 2017, jumlah bilangan klinik komuniti yang direkodkan adalah sebanyak 34. Tetapi 2 tahun berselang ia turun kepada 5 buah klinik komuniti, iaitu menjadikan jumlah yang dinyatakan adalah sebanyak 29 buah klinik komuniti. Dan satu lagi data dan juga angka-angka yang ingin saya kongsikan pada waktu ini, kita melihat kepada kawasan-kawasan luar bandar ataupun fasiliti klinik ataupun fasiliti kesihatan yang dinyatakan khususnya di Song. Song ada 5 klinik kesihatan, Belaga ada 6 klinik kesihatan dan juga Lubuk Antu 8 klinik kesihatan. Yang saya tunjukkan kepada anda ada turun naik dari segi kemudahan fasiliti kesihatan di Sarawak. Nanti diskusi ini akan dibawakan oleh Ehsan bersama pakar. Tetapi untuk waktu ini yang kemudian ataupun yang terakhir ni saya nak tunjukkan kepada anda, ini adalah data sosioekonomi Sarawak 2020 melihat kepada bilangan anggota perubatan Sarawak bagi tahun 2018 dan juga 2019, yang mana kalau secara keseluruhannya bilangan anggota perubatan pada tahun 2019 di Sarawak sebenarnya menurun 0.1% kepada 14,548 anggota berbanding tahun 2018, iaitu sebanyak 14,565 anggota. Pecahannya seperti yang anda saksikan, iaitu kalau lihat kepada bidang tugasan doktor, pada tahun 2019 jumlah yang direkodkan adalah sebanyak 4,126 pada tahun 2019, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlahnya sebenarnya lebih banyak, iaitu 4,215. Maknanya ada sedikit penurunan kalau dibandingkan tahun 2018 dan juga 2019. Kemudian kita melihat kepada doktor gigi. Doktor gigi juga kalau anda saksikan pada tahun 2018 angka ataupun jumlah doktor gigi adalah sebanyak 529, tetapi angka ini ataupun jumlah doktor gigi meningkat pada 558 orang doktor gigi. Kemudian saya nak tunjukkan kepada anda satu lagi dapatan ataupun bilangan anggota perubatan merujuk kepada skop kerja jururawat. Pada tahun 2018 jumlah jururawat yang direkodkan di Sarawak adalah sebanyak 9,821. Pada tahun yang berikutnya ia sedikit meningkat, iaitu kepada 9,864 bagi jururawat. Ini semua adalah data-data yang kita melihat kepada topik ataupun apa yang ingin kita bincangkan pada waktu ini
dan pada hari ini dalam Sarawak Memilih, iaitu kita melihat kepada sektor kesihatan di Sarawak. Baik, kita kembali bersama dengan Ehsan. Baik, terima kasih Fauzi Zain. Seperti data yang dinyatakan oleh Fauzi Zain di Parlimen ada juga menyatakan bahawa Timbalan Menteri ada menyatakan bahawa mungkin persoalan-persoalan mengapa bilangan doktor, pegawai perubatan dan sebagainya mungkin ada yang menurun. Ini adalah disebabkan ada beberapa jumlah yang dikatakan meletakkan jawatan dan juga mungkin beralih kepada sektor swasta dan sebagainya. Baik, itu dapatan dan juga kajian yang dibuat dan yang diperoleh. Tetapi kalau kita nak mengimbas kembali apa yang berlaku sejak rentas negeri dibenarkan pada 11 Oktober lalu, Sarawak antara negeri yang menunjukkan tiada peningkatan kes COVID-19 yang ketara. 11 rentas negeri ataupun rentas daerah itu dibenarkan. Ia termasuk Perlis dan juga Sabah. Jadi untuk perbincangan dan juga diskusi seketika nanti, saya akan membawa anda untuk melihat kepada bagaimana antara perkara penting, terutamanya kita melihat kepada aset anggota perubatan dan juga jumlah doktor di Sarawak, terutamanya dalam menampung keadaan dan juga situasi yang tidak diingini, dan bagaimana impak dan juga kesan ketika PRN atau Pilihan Raya Negeri Sarawak berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Semua ini saya akan bincangkan seketika nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Sarawak Memilih. Bagaimana untuk kita melihat kepada sistem kesihatan awam di Sarawak, apa penambahbaikan yang perlu dilaksanakan segera, dan juga beberapa kali kalau kita melihat kepada apabila kes dalam negara melepasi 20,000 kes sehari, dan ketika itu Sarawak juga tidak terkecuali untuk kita lihat mungkin lebih daripada 80% kapasiti di unit rawatan rapi digunakan. Tetapi keadaan sekarang apabila kita mencapai lebih daripada 80% mereka yang lengkap 2 dos vaksin, dan juga kita nampak sedikit penurunan jumlah jangkitan di seluruh Malaysia dan juga di Sarawak khususnya. Tetapi ketika ini saya nak bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, pertama sekali untuk kita ada perkara-perkara yang perlu kita bincangkan dan juga kita ketengahkan, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Antara dua perkara penting adalah, satu, kita nak melihat kepada pilihan raya negeri yang akan berlaku di Sarawak, dan satu lagi adalah sistem kesihatan yang baik untuk memastikan keadaan terkawal dan sebagainya. Dalam tempoh dan juga keadaan ini, mungkin sangat genting ketika kita melepasi kes 20,000 itu, kita berada dalam keadaan yang mungkin agak sedikit sukar ketika itu, Datuk. Tetapi untuk tempoh-tempoh ke depan ini, bagaimana Datuk melihat kepada kapasiti kemudahan, jumlah anggota perubatan dan sebagainya, terutamanya di Sarawak menjelang PRN Sarawak ini, Datuk? Terima kasih. Jadi saya jawapan dalam dua bahagian untuk soalan ini. Yang pertama ialah dari segi panjang dan dimulakan dengan cara sederhana. Yakni sebenarnya masalah kemudahan kesihatan serta keanggotaan, keberadaan anggota di Sarawak bukan hanya terbatas ke Sarawak sahaja, tapi juga ke beberapa negeri lain. Contohnya negeri Sabah dan juga negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, Kelantan, Pahang, Terengganu terutamanya, di mana memang sudah sekian lama bilangan anggota perubatan, katakan perubatan awam, terutama sekali doktor, memang tidak berapa kena jumlahnya dengan populasi yang harus diberi khidmat kepada. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memang sudah lama ada. Yang pertama sekali ialah keinginan pegawai perubatan untuk berkhidmat di negeri-negeri tertentu lebih besar, terutama sekali di negeri-negeri yang lebih maju yang ada badan-badan besar seperti di Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor.
Yang keduanya ialah adanya atau tidak adanya atau ada atau tidak mencukupinya kemudahan perubatan dan kesihatan seperti klinik kesihatan, hospital daerah berpakar, hospital besar dan sebagainya. Sebab dalam bidang perubatan dan kesihatan ni, walaupun ada anggota yang cukup, bilangan anggota terutama sekali doktor sahaja tidak memadai. Kerjaya dan juga profesion perubatan memerlukan doktor terutama sekali di peringkat junior ataupun bawahan untuk bekerja di bawah keliaan under supervision. Dan ini bermakna selain daripada infrastruktur fizikal seperti hospital tadi dan juga klinik kesihatan dan pusat kesihatan, perlu juga ada cukup pakar-pakar perunding, pakar-pakar serta pegawai-pegawai kanan kesihatan untuk menyelia mereka yang masih junior ataupun masih baru. Jadi ada tekangan di situ. Masalah yang ketiga ialah kerana masalah logistik terutama sekali di negeri Sabah dan Sarawak. Dan ini bukan silap ataupun masalah sesiapa yang tertentu, baik di pihak kementerian maupun di pihak negeri maupun di peringkat persekutuan. Tapi masalah logistik memang satu perkara yang agak meruncing di negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak. Dan oleh sebab itu kemudahan kesihatan kadang-kadang tidak berapa dapat diadakan dengan secukupnya. Ini merupakan masalah yang memang sudah lama sebenarnya. Jadi ini walaupun ada perancangan dari pihak kementerian untuk menambah kaki tangan dan anggota, terutama sekali pegawai perubatan, kadang-kadang tidak dapat dibuat dengan serta-merta atau dengan kadar yang segera disebabkan oleh masalah-masalah ini. Untuk PRN negeri, saya rasa yang pertama sekali sekiranya semua pihak termasuk ahli politik, parti politik serta rakyat dan pengundi secara umum dan khususnya mengikut SOP SPR yang telah dibuat bersama dengan nasihat Kementerian Kesihatan seperti yang dilaksanakan di Melaka baru-baru ini, saya yakin keadaan akan dapat dikawal jauh lebih baik daripada pilihan negeri Sabah tahun lepas. Ya. Walau bagaimanapun, masih lagi kita memerlukan pemantauan dan juga keberadaan pegawai-pegawai perubatan kesihatan serta kajian perubatan kesihatan yang mencukupi untuk memantau dan juga untuk memberikan khidmat di mana perlu. Dan ini bermakna sekiranya pegawai-pegawai perubatan dan pegawai kesihatan tidak mencukupi bilangan, mungkin Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri mungkin terpaksa merancang resource allocation, resource mobilization yang khusus untuk PRN ini, yang mana mungkin dapat mengembeling tenaga daripada luar negeri Sarawak mungkin untuk membantu. Selain daripada kaki tangan daripada kementerian, ada juga kemungkinan boleh menggunakan sumber tenaga daripada kementerian-kementerian lain seperti Angkatan Tentera Malaysia, Kor Perubatan Angkatan Tentera, serta juga daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, contohnya Universiti Malaysia Sarawak, dan tidak ketinggalan daripada NGO yang mungkin ada juga kemampuan untuk membantu. Dan juga Datuk ada menyatakan beberapa perkara terutamanya berkaitan dengan jumlah tidak kena dengan populasi, akses untuk lebih cepat dan juga baik, masalah logistik terutamanya di Sabah dan Sarawak, dan juga kalau berhubung kait dengan PRN semua SOP, kalau kita patuh SOP yang ditetapkan dan sebagainya, insya-Allah kita akan dapat mengekang penularan COVID-19. Tapi Datuk, kita nak melihat kepada infrastruktur, pengangkutan, logistik dan juga populasi, terutamanya di Sarawak. Kita tahu kawasan dan juga jaraknya jauh, populasinya berbeza, mungkin ada yang tidak sampai 100 ke 200 orang di kawasan-kawasan tertentu, tetapi nak pergi ke hospital dan sebagainya agak jauh. Bagaimana perkara ini dapat diatasi, Datuk? Adakah dengan adanya jumlah doktor yang mencukupi ataupun infrastruktur itu dapat dipertingkatkan lagi dan kesaling hubungan ke semua perkara-perkara yang saya nyatakan ini untuk membentuk satu sistem kesihatan awam yang lebih baik di Sarawak, Datuk? Ya, saya rasa perkara ini applicable
kepada Sarawak dan juga kepada negeri Sabah serupa. Tapi khususnya kita bincangkan tentang negeri Sarawak. Di kedua negeri ini, masalah logistik seperti yang saya sebut tadi memang merupakan masalah yang besar. Dan selain daripada keberadaan peruntukan, baik daripada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri untuk membina infrastruktur seperti klinik, poliklinik, pusat kesihatan dan hospital, seperti saya sebut tadi, yang masalah kedua ialah menentukan cukupnya kaki tangan terutama sekali para doktor. Dan untuk mencukupkan para doktor ini pula, kena ada doktor-doktor yang lebih senior yang bertindak sebagai penyelia. Itu dah satu masalah. Jadi apabila ditambah dengan masalah logistik yang sedia ada, pembinaan infrastruktur secara konvensional sahaja kemungkinan besar tidak mencukupi untuk negeri seperti Sarawak. Dan ini kita lihat telah pun diambil tindakan sejak berpuluh tahun yang lepas sebenarnya. Kita misalnya di Sarawak dan juga di Sabah ada sebelum ini Flying Doctor Service yang mana para doktor diterbangkan maka dengan helikopter ataupun dengan kapal terbang kecil ke kawasan-kawasan pedalaman. Namun ianya lebih bersifat ad hoc dan juga sekiranya terancang pun tidaklah begitu banyak. Apa yang perlu dilakukan selain daripada menambah fasiliti fizikal seperti pusat kesihatan, farmasi, hospital dan sebagainya, ialah menambahkan keupayaan dan kebolehan membuat program-program outreach seperti ini. Dan sekiranya dari segi pengangkutan udara mungkin juga ada limitasi tertentu sebab kalau hendak menggunakan kapal terbang misalnya masih lagi memerlukan landasan untuk kapal terbang itu mendarat dan untuk helikopter sekurang-kurangnya memerlukan kawasan untuk helikopter juga menurunkan tangan. Jadi selain daripada melalui udara, harus juga dipikirkan negeri Sarawak ini satu kelebihannya banyak sungai. Dan sungainya agak besar dan kemungkinan boleh dipikirkan tentang penggunaan perkhidmatan kesihatan dan perubatan di kawasan pedalaman melalui bot yang lebih terancang. Sebelum ini pun ada, tapi seperti saya sebut dijalankan secara kecil-kecilan, harus dibuat mungkin dengan lebih besar dan lebih fokus dan lebih teratur supaya rangkaian itu dapat dijalinkan di antara program outreach ini ataupun yang menyampaikan pada masyarakat yang jauh ini dan dengan pusat-pusat kesihatan, klinik serta hospital di daerah dan di pusat. Dan juga Datuk, akhir sekali, pada pandangan Datuk dan juga mungkin apa yang Datuk tahulah berkaitan dengan keberadaan doktor pakar yang ada di Sarawak, bagaimana sekarang ini Datuk? Kita tahu ada klinik, ada dan sebagainya, tetapi kepakaran seorang doktor mungkin dalam bidang-bidang tertentu itu juga sangat penting, terutamanya untuk merawat sakit-sakit kronik dan sebagainya. Kalau bagaimana pandangan Datuk berhubung perkara ini? Kita tahu secara umum dan khusus bahawa kebanyakan pakar serta pakar perunding dalam sub bidang serta bidang-bidang kepakaran tertentu di seluruh negara hanya tertumpu di beberapa kawasan, terutama sekali kawasan perbandaran yang besar, dan kebanyakan daripada mereka berada di Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor Bahru dan diikuti oleh bandar-bandar besar lain seperti Ipoh, Seremban, Melaka dan Kuantan. Nah, yang menjadi sedikit masalah di Sarawak dan Sabah ialah kedua-dua negeri ini secara geografinya merupakan negeri yang besar dan dari segi saiz geografinya lebih besar daripada mana-mana negeri di Semenanjung. Jadi oleh sebab itu, walaupun ada konsentrasi kepakaran yang boleh dikatakan agak mencukupi untuk populasi yang ada, mereka hanya tertumpu di bandar besar di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi contohnya di Kuching, di Kota Kinabalu terutamanya. Di bandar-bandar lain di Sarawak, kita tahu bahawa even di Miri dan Bintulu, kita ada masalah kekurangan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Dan ini termasuk kedua sekali. Pihak
kementerian, pihak Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Awam serta juga di pihak swasta. Ya. Ini disebabkan lagi sekali di pihak swasta sebab masalah logistik dan juga masalah market ataupun pasaran. Jadi dengan sendirinya pakar-pakar di pihak swasta ramai di bandar-bandar yang lebih besar dan yang ada populasi yang mampu untuk menyokong perkhidmatan perubatan swasta. Jadi ini sesuatu yang memang kita perlu perbaiki dan saya rasa bercakap sebagai seorang pengamal perubatan dan sebagai seorang pemimpin kemanusiaan, saya rasa amat penting untuk mana-mana parti pun, yang mana-mana pihak pun yang berjaya dalam pilihan negeri yang akan datang ini untuk menyuarakan dan terus juga merancang untuk mengatasi masalah ini, sama ada bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan ataupun secara bersepadu antara Kementerian Kesihatan dan juga pihak swasta, private public partnership, yang mana saya rasa itu saja cara yang dapat kita meningkatkan perkhidmatan kepakaran perubatan di negeri Sarawak dan juga di Sabah. Dan lagi satu ialah kemungkinan perancangan yang lebih teliti dan teratur untuk memastikan mungkin pakar-pakar yang baru di kementerian antara mereka ada peratusan tertentu yang mesti dihantar ke negeri-negeri yang kekurangan pakar seperti Sarawak, Sabah dan juga Pantai Timur sebenarnya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Banyak cadangan dan juga perkara yang dinyatakan oleh Datuk tadi mungkin untuk diteliti dan pastinya apa yang Datuk nyatakan tadi selepas menang PRN nanti mungkin boleh melihat kembali kepada isu-isu yang mungkin dibangkitkan tadi, terutamanya berkaitan dengan kepakaran, logistik dan juga mungkin kemudahan, kapasiti dan juga jumlah anggota perubatan. Terima kasih sekali lagi Datuk. Itu saja waktu yang kita ada dalam Sarawak Memilih hari ini. Kita jumpa lagi esok pastinya. Saya Sanaya. Assalamualaikum.